KPM. Okey, baik, kita nak try main benda ni lah. Bismillah. Alah, sekali lagi. Spam tu ni. Cing. Aduh, kena. Hai Azhar. Hai cikgu. Apa kamu tengah buat ni? Saya tengah main benda ni, cikgu. Kena main ni supaya tak sentuh ni, dia akan bunyi macam ada arus elektrik lah. Tapi cikgu, saya macam tanya cikgu, macam mana boleh ada arus elektrik dekat sini, cikgu? Ya, Azhar, macam ni. Apabila kita on plug di bawah tu, arus elektrik akan mengalir dalam gelungan dawai tu, tau. Tapi apabila kamu sentuh dengan gelung yang kecil tu dengan dawai tu, dia akan mengeluarkan bunyi. Okey. Dia tak boleh sentuh antara besi dengan gelung dawai. Cuba Azhar buat lagi sekali tanpa sentuh dia. Tanpa sentuh, cikgu? Ya, tanpa sentuh dawai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak jadilah, cikgu. Kalau Azhar boleh berjaya, cikgu ada hadiah untuk kamu, tahu. Yes. Tak apa, kejap lagi saya buat, cikgu. Mesti sebab cuba. saya ada satu teknik bagaimana saya nak buat ni tanpa sentuh, tanpa bunyi sampai habis. Tapi kita nak saksikan dulu profil guru ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Semoga semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera pada pagi ini. Yang mana untuk pagi ini seperti biasa teras di TV KPM 8 hingga 10 ni kita nak untuk hari ini dan untuk kali ini kita nak belajar untuk subjek sains dan juga topik kita bentuk tenaga. Seperti yang kita tengok tadi profil guru kita bersama dengan Cikgu G. Devi, guru cemerlang sains SK2 Taman Selayang, Selangor. Hai cikgu. Selamat pagi. Hai Encik Azhar. Apa khabar cikgu, sihat? Sehat Azhar. Wah, cikgu nampak aura cikgu nampak luar biasa. Nampak aura positif tu dah. Mesti. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita untuk subjek sains dan juga topik kita bentuk tenaga, kita nak kena sentiasa remind diri kita dan anda semua yang mana nak kena mematuhi SOP walau di mana pun kita berada. Saya dan cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Saya dan cikgu pakai pelitup muka. Ini dah lebih lah, more than 1 meter lah. Okey. Dan juga kita ada cecair pembasmi kuman cikgu untuk gunakan. Silakan. Ini kalau ada dekat rumah boleh gunakan. Kalau tak ada, guna saja air dan juga sabun. Yang penting tujuannya adalah kita nak membasmi kuman dan juga nak menjaga kebersihan diri kita. Baik. Kita dah pun pakai sanitizer dan kita dah jaga segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dan sekarang ni cikgu, kita nak bersama dengan adik-adik kita, rakan-rakan kita di Google Meet. Secara virtual kita bertemu pada pagi ini. Kita persilakan mereka. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Baik, kita nak berkenal-kenalan dengan mereka. Boleh tak cikgu? Boleh, silakan. Okey, kita ada pelajar ataupun murid-murid daripada 3 buah sekolah, daripada SK2 Taman Selayang, Sekolah Rendah Islam Al-Amin dan juga Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang 2. Kita mulakan dengan Syafiah. Silakan Syafiah. Silakan Syafiah untuk perkenalkan diri. Salam sejahtera kepada Teacher Devi dan Abang Azhar. Nama saya Syafiah Adila binti Syaharuddin. Saya dari Sekolah SK2 Taman Selayang. Boleh panggil saya Syafiah. Baik, terima kasih Syafiah. Dan seterusnya ni, nama dia ada dalam lagu cikgu. Nurul Iman. Kita persilakan Nurul Iman perkenalkan diri. Salam sejahtera kepada Teacher Devi dan Abang Azhar. Saya Nurul Iman. Boleh panggil Iman. Saya dari SK2 Taman Selayang. Baik, terima kasih Iman. Seterusnya, rakan kita yang seterusnya, Hanis Jusni. Silakan. Hai dan salam sejahtera kepada Teacher Devi dan Abang Azhar. Nama saya Hanis binti Jusni dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Boleh panggil saya Hanis. Baik, terima kasih Hanis. Wah, positif dan juga energetik Hanis. Energetik. Bagus dapat pelajar kita pagi ni. Baik, seterusnya Amna. Silakan Amna.
Hai Teacher Dewi, hai Abang Azhar. Hai. Nama saya Saya dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Boleh panggil saya Amna ya. Saya tak sabar nak belajar. Wow, tak sabar nak belajar. Baik, Amna. Kita akan mulakan kelas kita sebentar sahaja lagi. Terima kasih. Dan seterusnya, adik Said Ames. Silakan. Hai Teacher Devi. Hai Abang Azhar. Hai. Nama saya Syed Amir Farah bin Sultan Abidin dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Boleh panggil saya Farhan. Didik TV and Science are best. Wow, terima kasih Farhan. Wah, you guys memang awesome lah. Super duper best. Baik. Dan yang terakhir, adik Harish Nair. Silakan. Hai Abang Azhar. Hai Teacher Devi. Hai. Nama saya Haris Naya Anda Lelaki Hari Haran. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selang 2. Boleh panggil saya Haris. Terima kasih Haris. Wah, pelajar ataupun murid-murid kita pagi ni memang sangat luar biasa lah cikgu. Betul. Ini semua murid-murid cikgu lah ni. Ya, murid saya. Okey, itu dia. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas, tadi ada yang cakap dah tak sabar nak belajar, tapi kita nak tengok dulu pandangan rakan-rakan kita ataupun adik-adik kita berkenaan dengan subjek sains dan topik kita bentuk tenaga. Saksikan dulu video ini. Ini adalah sel kering. Sel kering perlu digunakan untuk menggerakkan robot ini. Perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik kemudian bertukar kepada tenaga bunyi dan tenaga cahaya. Seperti ini. Tahukah kamu apakah itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik ialah tenaga yang terdapat pada objek yang bergerak. Objek yang tidak bergerak pula tidak mempunyai tenaga kinetik. Jom lihat contoh ini. Kereta ini tidak mempunyai tenaga kinetik kerana ia tidak bergerak. Apabila ia digerakkan, ia mempunyai tenaga kinetik. Baik, itu dia adik-adik kita cerita berkenaan dengan perubahan tenaga antaranya tenaga kinetik, tenaga elektrik, tenaga cahaya sampailah ke tenaga bunyi cikgu. Baik, sebenarnya cikgu, dengan apa yang kita lakukan tadi dan juga video yang adik-adik kita sampaikan tadi, sebenarnya apa yang kita nak belajar pagi ni cikgu untuk bentuk tenaga ni cikgu? Sebenarnya hari ini kita nak belajar mengenai bentuk-bentuk tenaga. Dan kita akan beralih kepada perubahan bentuk tenaga. Itu topik kita hari ini. Baik. Okey. Kalau ikutkan kita ada beberapa sains ni kita akan belajar pasal bentuk tenaga. Lepas tu objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh menyatakan maksud tenaga. Baik. Lepas tu murid dapat menyatakan bentuk-bentuk tenaga dan murid menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga. Ini adalah objektif pelajaran kita pada hari ini. Baik, itu yang kita nak belajar dan juga yang kita nak tekankan dalam pembelajaran kita pada pagi ini untuk subjek sains dan juga bentuk tenaga. Saya pun sebenarnya sangat excited, ditambah dengan adik-adik kita tadi, dia punya aura dia sangat luar biasa. Saya yakin dah percaya disebabkan cikgunya yang positif juga auranya tadi, kan, menyebabkan semua dah tak sabar. Saya yakin dah percaya adik-adik dekat rumah pun dah tak sabar untuk teruskan kelas kita. Make sure ready pen, ready kertas untuk catat nota-nota penting yang cikgu Devi akan kongsikan dengan kita pada pagi ini. Baik cikgu, berkenaan dengan subjek sains dalam bentuk tenaga ni cikgu lah. Kan kalau tadi adik-adik kita dalam video tadi ada ceritakan berkenaan dengan bagaimana dari satu tenaga bergerak ke satu tenaga yang lain. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit cikgu bagaimana proses pergerakan dari satu tenaga ke tenaga yang lain tu cikgu. Okey, tenaga berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, itu berdasarkan pada situasi. Okey. Ya, apabila ada situasi, contohnya kita ambil telefon bimbit. Telefon bimbit, apabila kita gunakan telefon bimbit, dalam telefon bimbit tu kita charge dulu. Baik. Lepas charge, kita boleh guna bila-bila, bukan kita bawa bersama dengan wayar, cuk-cuk, tak ada kan? So kita boleh bawa telefon bimbit tanpa ada wayar di mana-mana. Sebab apa? Sudah di-charge. Apabila sudah di-charge, dia mempunyai tenaga kimia di sana. So tenaga kimia tu dah tersimpan tu, dia boleh berubah kepada tenaga elektrik. Baik. So tenaga elektrik tu yang membawa kita boleh gunakan telefon bimbit itu dengan tenaga cahaya, tenaga bunyi. Kalau ada orang telefon kita, ada tenaga bunyi semua. Baik, dan kita dapat lihat juga di sini cikgu dengan adanya cerahnya kat sini bermula daripada tenaga yang cikgu sebutkan tadilah untuk penghasilan tenaga cahaya. Baik, saya dah tak sabar untuk tahu dengan lebih detail dan juga lebih lanjut berkenaan dengan bentuk tenaga yang cikgu nak kongsikan dengan kita sebentar saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Didik TV KPN.
KPM. Didik TV KPM. Oh baik, akhirnya saya dah dapat sampai kat sini lah cikgu. Wah. Oh, ada bunyi tadi. Oh ya, alamak. Tapi okeylah, dapat orang kata ada peningkatan lah cikgu Okey, nanti adalah hadiah ya. Baik, kepada anda kembali dalam TV KPM. Untuk subjek sains dan juga topik kita bentuk tenaga, saya masih belum berjaya untuk nak dapat hadiah daripada cikgu sampai ke habis. Tapi tak apa cikgu, kita nak teruskan kelas kita terlebih dahulu sebab banyak lagi masa yang saya akan cuba sampai habis. Baik, adik-adik kita di Google Meet, semua ready ke nak mulakan kelas kita? Kalau dah ready, belanja bandar thumbs up macam ni. Okey, baik, itu dia. Semua dah bersedia cikgu. So kita tak nak lengahkan masa lagi, kita nak terus kelas kita untuk subjek sains dan juga bentuk tenaga. Silakan cikgu. Ya, Encik Azhar. Terima kasih ya. Okey, boleh tak kita teruskan dengan murid kita boleh? Di luar sana? Okey, bagi tahu saya apakah itu tenaga? Okey, boleh tak saya tanya pada murid kita? Baik. Farhan. Farhan. Baik, silakan Farhan. Farhan. Ya, Teacher Devi. Ya, Farhan. Apakah itu tenaga, Farhan? Tenaga ialah kebolehan atau keupayaan untuk membuat kerja. Bagus, Farhan. Betul, teacher. Ya, betul. Tahniah, Farhan. Bagus. Tahniah, Farhan. Terima kasih. Boleh tak saya tanya pada salah seorang murid kita lagi? Boleh, cikgu. Okey. Tadi Abang Azhar ada main gelungan elektrik tadi kan? Ya. Okey. Saya nak tanya pada pelajar kita iaitu Iman. Baik. Iman, apakah bentuk-bentuk tenaga yang ada dalam permainan yang Abang Azhar main tadi? Bentuk-bentuk tenaga dia. Ya, abang berjaya sampai kat sini tadi. Cik nak bagi tahu juga. Silakan Iman. Ya, Iman. Bentuk tenaga yang ada dalam sepanjang gelungan ni cikgu Ya. Yang kalau sentuh je bunyi ketuk ketuk ketuk. Silakan Iman. Silakan Iman. Ya, Teacher Devi. Teacher Devi, tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik. Saya tanya bentuk tenaga, saya tak tanya perubahan tenaga. Okey, saya nak minta bantuan. Ada siapa boleh bantu Iman? Ya, apakah bentuk-bentuk tenaga yang terlibat semasa Abang Azhar main di sini? Tenaga siapa nak yang bantu? ada dalam gelungan ini. Gelungan ini waktu main. Baik. Cuba. Mula-mula Saya. Ya, Anis. Anis, jangan marah Anis. Yes, Anis. Ya, Anis, saya. Okey, silakan Anis. Bentuk tenaga apa terlibat? Tenaga elektrik dan tenaga bunyi. Ya, tahniah tahniah. Anis. Ada tenaga elektrik dan tenaga bunyi di mana? Baik, so dua tenaga lah. Yes, ada dua bentuk tenaga. Tapi kalau lampu menyala, ada tenaga cahaya lah. Okey. Sebab lampu tak menyala, kita tak ada tenaga cahaya di sana. So, apabila kita lihat di sini, Baik. apabila arus elektrik mengalir, dia ada tenaga elektrik. Dan satu lagi bentuk tenaga adalah apabila dia menyentuh antara dua besi itu, Baik. ada tenaga bunyi. Tersentuh. Tadi Abang Azhar main kan? Ada Betul. tenaga bunyi. Ya, itu Okey, dia. bagus Hanis. Bagus Iman Ya. kerana mencuba. Betul. Okey, Satu keberanian lah cikgu. Yes. Betul. Bagus tu. Baik. Okey, baik kita sekarang. Yep. Saya nak bagi kepada satu demi satu bentuk tenaga yang mereka dah belajar. Baik, cikgu. Dan kita nak minta murid kita beritahu setiap bentuk tenaga. Baik. Okey, mari kita tengok. Okey. Pertama, saya minta kepada Hanis. Hanis, boleh bagi tahu satu bentuk tenaga yang Hanis dah belajar. Baik, silakan Hanis. Ya, Hanis. Ya, Teacher Devi, tenaga suria. Wah, okey. Kita dah Tenaga belajar suria. pada tenaga suria. Ah. Ya, apakah itu tenaga suria, Hanis? Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Okey, tenaga yang diperoleh daripada matahari. Baik. Bagus.
Okey, apabila matahari memancar, dia keluarkan tenaga suria, Zahar. Yep. Jadi Okey. itu dipanggil tenaga suria. So itu kalau kita lihat di sini, tenaga suria adalah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Okey. So maksudnya ada sesuatu yang kita dapat juga sebenarnya daripada matahari ni. Yes, tenaga matahari adalah sumber tenaga yang utama. Okey. Untuk bumi kita. Baik. Okey, dia adalah sumber tenaga yang utama di mana semua hidupan perlukan suria, tenaga suria. Even kalau kita tengok tumbuhan, tumbuhan perlukan tenaga suria untuk membuat makanan sendiri. Di mana dikatakan proses fotosintesis. Jadi memang tenaga suria adalah sumber utama. Sumber utama. Ya, kalau tak ada tumbuhan, semua hidupan tidak boleh wujud di bumi ini. Betul. Itu kena faham tu. Itu Baik, adalah terima kasih, tenaga Cikgu. suria. Terima kasih Anis. Baik, terima Okey, kasih, sekarang saya minta kepada Syafia. Okey. Syafia boleh bagi tahu teacher apakah bentuk tenaga yang Syafia dah belajar? Dia Teacher Devi tenaga haba. Tenaga haba. Tahu tak apa tu haba? Betul. Okey, tenaga haba. Dia adalah tenaga datang daripada apa? Zahara siapa? Api, cikgu. Ya. Ya. Mempunyai kepanasan. Ya, bagus. Okey, tenaga tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Semua alat yang panas dia akan menghasilkan tenaga haba. So tidak semestinya api sahaja, cikgu. No, bukan. Tidak semestinya api. Baik. Tadi Azhar kata api kan? Betul. Mungkin sebab saya tunjuk api. Ya. Itulah yang saya nak betulkan. Di mana tenaga haba, even TV pun boleh hasilkan haba. Ya. Betul tak? Betul. Kalau kita sentuh, even telefon pun boleh juga menghasilkan haba. Kalau kita sentuh lama-lama kita guna, dia panas. Betul. Dan kalau kita overcharging pun, cikgu, kadang-kadang overcharger itu yang sampai meletup. Kan? Betul. Dia boleh hasilkan tenaga haba. Okey. Itu adalah tenaga haba. Okey, terima kasih Syafia. Terima kasih, Okey, Syafia. sekarang saya minta Iman. Iman boleh tak bagi tahu teacher apakah satu bentuk tenaga yang kamu dah belajar? Silakan, Iman. Ya, Teacher Devi, tenaga cahaya. Tenaga cahaya. Ya, macam tadi Azhar kata cahaya di sini kan? Betul. Okey, itu adalah tenaga cahaya. Okey, kalau kita lihat tenaga cahaya, apakah maksud tenaga cahaya, Iman? Silakan, Iman. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Bagus, Iman. Okey, tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Apa contoh tadi Iman dia? nak tunjuk contoh tadi. Iman nak tunjuk ya? Tunjuk. Apa Iman? contohnya, Iman? Okey, lampu sulur. Lampu sulur. Okey, terima kasih Iman. Tengok itu adalah sumber cahaya. Ya, kalau macam cikgu ada sebut tadi berkenaan dengan telefon bimbit ataupun handphone kita pun menghasilkan tenaga cahaya kan, cikgu, bila kita unlock kan? Betul. Kalau katakan kita nak buka, kalau kita nak baca mesti ada cahaya. Kalau kita tak baca, kita tutup dia macam memang tak ada cahaya, kita tak boleh baca. Betul. Itu sebenarnya. Even ada juga flashlight kan dalam ni pun ada boleh keluarkan cahaya, tapi cahaya tu penting untuk kita baca. Even TV di sini depan kita ni pun keluarkan cahaya. Kalau tak kita tak nampak apa-apa. Betul, cikgu. Itu maksudnya tenaga cahaya. Baik. Terima kasih Iman. Terima kasih, Iman. Kita pergi kepada Harish. Harish, boleh bagi tahu teacher apakah bentuk tenaga yang kamu dah belajar? Ya, Teacher Devi, tenaga bunyi. Ya, tenaga bunyi. Mari kita lihat. Okey, apakah itu tenaga bunyi, Harish? Tenaga bunyi ialah tenaga yang dihasilkan melalui getaran objek. Wah, tenaga yang dihasilkan melalui getaran objek. Apa saja yang bergetar, dia menghasilkan bunyi. Baik. Jadi itu yang Harish cakap. Terima kasih Harish. Okey, biasanya telefon pun boleh bergetar. Ya. Pernah dah dengar vibration? Yes. Itu dipanggil bergetar. So itu pun ada bunyi juga. Itu dipanggil tenaga bila bunyi. kita tak atas meja walaupun kita silent, vibrate kan. Itu adalah itu getaran. Okey, itu menunjukkan ada incoming call ke, ada message yang masuk untuk alert lah kita nak tahu benda tu. Okey, kita pergi kepada seterusnya murid kita. Saya nak minta Amir Farhan. Farhan ya? Apa bentuk tenaga yang Farhan tahu ya? Ya, Teacher Devi, tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Okey, dia tahu mengenai tenaga elektrik. Apakah itu tenaga elektrik, Farhan? Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam suatu litar elektrik yang lengkap. Ya, tenaga elektrik adalah yang mengalir dalam litar elektrik lengkap. Macam ni lah, cikgu, contohnya. Ya, elektrik. Tapi litar elektrik lengkap maksudnya
ada bateri, ada ada mentol, ada wayar. Itu dipanggil litar elektrik lengkap. Litar elektrik yang lengkap. Ya, itu lengkap. Dia mesti ada semua benda. Baik. Dengan switchnya ada. Baik. Tutup. Tadi ada tutup kan? Betul. Abang Ya ke cikgu? Alah, saya tak perasan lah cikgu. Okey, bagus. Okay, Ya. terima kasih Farhan. Itu adalah tenaga elektrik. Baik. Okay, kita pergi seterusnya kepada Syafia. Okey. Syafia, baik. boleh Silakan, tak Syafia. bagi tahu kami apakah bentuk tenaga yang Syafia dah belajar? Ya, Teacher Devi, tenaga kimia. Bagus. Tenaga kimia. Ya, this is memang sangat special tau. Ya, mari kita tengok apakah itu tenaga kimia Syafia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biodiesel dan bateri. Wah, semua yang tersimpan dalam makanan, sel kering, bahan api fosil itu dipanggilkan, biodiesel pun ada ya. Yep. Itu adalah tenaga kimia. Baik. Okey, Azhar tahu tak apa tu? Selama ni kita makan itu adalah tenaga kimia. Ya, okey. Makanan kita ada tenaga Sebab kimia. yang atas tu kadang-kadang saya selalu juga makan cikgu. Pizza ya? Itu memang ada tenaga kimia. Ada tenaga kimia rupanya Terima kasih Syafia. Baik, terima kasih, Bagus. Syafia. Okey, mari kita pergi ke seterusnya. Baik. Kawan kita di luar sana, Amna. Amna. Amna, boleh bagi tahu kami apakah bentuk tenaga yang Amna tahu? Ya, Teacher Devi, tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey, apakah itu tenaga kinetik, Amna? Baik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang mempunyai oleh objek yang bergerak. Ya, tenaga kinetik adalah untuk objek yang bergerak. Okey, apabila objek itu bergerak, dia mempunyai tenaga kinetik. Cuba Azhar bergerak. Okey. Kamu ada gerak. So, movement tu adalah tenaga kinetik Itu cikgu. adalah tenaga kinetik. Saya pun bergerak kan? Ya. Bergerak sana sini. Itu adalah tenaga kinetik. Apabila kita bergerak, dia adalah tenaga kinetik. Okey, tak kisah laju atau perlahan lah. Ya. Dia bergerak saja adalah Baik. tenaga kinetik. Itu Baik, adalah cikgu. jadi kita kena faham tu kinetik maksudnya pergerakan. Ya. Kadang-kadang kipas pun berpusing sendiri kan, itu kinetik. Macam walaupun untuk tenaga kinetik, walaupun tidak ada arus elektrik ataupun tidak ada kita kata sebagai tenaga cahaya apa semua, Dia bersin, bila ada boleh bergerak. movement sahaja, automatik dia Ya. adalah tenaga kinetik. Betul. Okey, baik. Betul. Kalau kereta mainan pun, kalau kita tolak, Betul. kita tolak tenaga kimia badan kita. Ya. Tapi kita tolak tenaga kinetik. Dia dah bergerak. Okey. Itu dah bergerak. Itu kinetik. Baik. Faham ya? Baik, Okey, cikgu. kita pergi kepada Hanis. Baik, Hanis. Hanis, boleh bagi tahu teacher satu bentuk tenaga yang kamu dah belajar, Hanis? Ya, Teacher Devi, tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan. Mari kita lihat apa tu tenaga keupayaan, Hanis? Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, direnggangkan atau dimampatkan. Contohnya busur. Wah, tengok dia tunjuk tu. Wow. Itu nak okey. panah siapa tu Hanis tu? Okey, tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada suatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Tak kira kita regang pun ada tenaga keupayaan, kita mampat pun ada tenaga keupayaan. Itu dipanggil tenaga keupayaan. Baik, kalau macam cikgu tunjuk contoh ni, yang spring tu cikgu. Dia tengah press. Itu Dia adalah tengah tenaga tekan. keupayaan. Dia adalah dimampatkan. Dimampatkan. Dimampatkan dia adalah keupayaan. Baik. Dan satu lagi kalau kita tengok buah. Kalau buah tergantung dekat pokok. Betul. Pokok tu apabila dia tergantung buah tu ada tenaga keupayaan. Sebab dia boleh tergantung di tempat yang tinggi. Ya, kita ambil contoh buah durian lah cikgu. Sekarang musim ya. Betul. Ya. Okey, buah Ya. durian sama. Okey, apa saja buah yang tergantung di atas tu, biasanya buah kelapa ke, buah mangga ke, Ya. apa saja, dia tergantung macam ni kan. Dia bukan tergantung ke atas kan. Betul. So dia ke bawah. So ada tenaga keupayaan kan. Okey, baik, saya Ya, baru bukan tahu saja ni, cikgu. diregang atau dimampatkan. Even buah di Juga atas pada sesuatu ketinggian juga ketinggian. Apabila dia berada di satu ketinggian, dia keupayaan. Baik. Ya. Baik, Okey. cikgu. Terima kasih Anis. Very bagus Ya. Lepas tu kita pergi yang akhir sekali kepada Iman. Iman, boleh bagi tahu kami apakah bentuk tenaga yang kamu dah belajar, Iman? Silakan Iman. Ini Teacher Devi, tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Ini selalu kita dengar ni, nuklear kan? Ya. Okey, tenaga nuklear. Apakah Baik. itu tenaga nuklear, Iman?
Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Ya, tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. So, kita tahu tenaga nuklear. Dengar je tenaga nuklear, kita takut, betul tak? Betul. Tapi tenaga nuklear ni ada juga kebaikan dia, di mana ramai luar negara mereka gunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Oh, melalui tenaga nuklear. Yes, mereka guna jana kuasa nuklear ni untuk menghasilkan elektrik. Baik, selalu kalau kita tengok dalam movie-movie cikgu kan, bila tunjuk tenaga nuklear ni yang meletup, boom. Oh, itu bukan memang. itu sahajalah. Ya, So bukan maksudnya itu ada sahaja. kebaikannya juga Ya. dalam menghasilkan tenaga elektrik untuk sesebuah negara. Itu adalah pengganti kita boleh hasilkan tenaga elektrik daripada nuklear. Baik, itu dia. Terima kasih banyak cikgu. Kita dapat tahu beberapa jenis bentuk tenaga yang boleh kita... Yelah, ada benda yang saya pun tak tahu juga baru belajar hari ini. Dan kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Sebab tadi Hanis cakap macam, abang nak minum air lah abang. So kita bagi peluang lah Hanis minum air dan rakan-rakan kita. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Okey ke? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cikgu, ni tenaga keupayaan betul tak cikgu? Ya, betul Azhar. Sebab tadi Hanis tembak saya tembak dia balik guna busur ni. Okey, baik, kembali dalam TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga Cikgu Devi serta murid-murid ataupun adik-adik daripada 3 buah sekolah yang bersama kita pada pagi ini. Cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis tenaga. Ada beberapa tenaga yang saya ingatlah, tenaga cahaya, tenaga suria, tenaga keupayaan, tenaga haba, tenaga nuklear. Wah kan? Bagus. Okey, baik, saja ulang kaji cikgu. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita cikgu, silakan. Ya, Azhar. Hari ini saya sekarang nak minta murid-murid kita mengeluarkan peta iting mereka. Di mana saya minta mereka sediakan satu peta iting. Cuba kamu tunjuk peta iting kamu semua. Wow. Ya, okey, itu adalah peta buih. Baik. Mereka dah sediakan peta buih. Jadi di sini saya bagi juga Abang Azhar guna peta buih ni. Baik. Kita isikan bentuk-bentuk tenaga yang mereka dah belajar tadi. Okey, so ini ada jawapan bocor tak cikgu? Jawapan bocor. Boleh. Selalu soalan bocor kan, ni jawapan bocor. So nak kena tulis dekat sini cikgu Ya, tulis. Jenis bentuk tenaga. Jadi di tengah tu tulis bentuk tenaga. Baik. Okey, murid-murid pun boleh teruskan di rumah. Okey, bentuk tenaga. Bentuk tenaga cikgu Ya. Lepas tu tuliskan semua bentuk tenaga yang dah belajar. Baik. Tadi yang ni kira macam apa panggil? Latihan lah. Ya. Okey, Nak tengok ingat tak semua? Tenaga pula pelajar dekat rumah pun boleh buat juga. Buat sama-sama. Atas kertas anda. Kita nak tengok adakah kita ingat tenaga yang Ada 9 bentuk tenaga. 9 cikgu Ya, 9. Saya rasa tadi macam 2 cikgu. Tu nak ngelat namanya cikgu. Okey, baik. Sambil kita siapkan, anda kena tulislah ke semua tenaga. Saya pun tengah nervous ni, ingat semua ke tak ni. Okey, tenaga. Okey. Kemudian kita ada... Okey. Apa tenaga yang kita belajar tadi, tak boleh nak sebut. Sebab nanti kantoi cikgu. Okey. Saya harap betul semualah cikgu. Ya. Oh, ingat semua tu? Haraplah. Wah, betul. Cikgu kena semak balik lah nanti. Alamak, saya dah blank lah cikgu. Tenaga Okey. Tenaga apa lagi yang saya terlepas ni? Jeng. Tak boleh tiru.
Oh, tak mesti tiru juga. Alamak. Okey, saya tak tirulah cikgu. Lagi 2 tenaga. Saya letak nanti kita sembak cikgu kan. Baik. Yang mana semua total 9 tenaga cikgu. Okey, adik-adik dah siap ke? Farhan dah siap ke Farhan? Hampir siap. Hampir siap. Maksudnya dia sama macam saya. Kan? So tengah kena recall balik tenaga yang ada lah. So saya lagi 2 tenaga cikgu. Kalau jeling-jeling acik tak cikgu? Tak boleh. Oh tak boleh cikgu. Oh okey, baik. Saya dah Kita tengok Abang Azhar boleh tak buat. Baik. Siapa yang dah siap? Ada yang dah siap ke? Semua dah siap? Cuba baca awak punya tenaga. Jangan. Itu jalan paling selamat cikgu. Tak nampak sangat meniru kan? Okey, tapi tak boleh jangan meniru satu perbuatan yang tak baik. Okey, baik. Saya surrender lah cikgu. Lagi 1 tenaga saya tak ingat. Balik pula pegang. Saya hanya ingat lebih kurang 8 tenaga sahaja. Okey, Mana yang lain? Adik-adik dah siap ke? Kalau dah siap, boleh angkat. Boleh angkat, tunjuk dekat kamera. Kita nak tengok tenaga anda. Nampak. Kita nampak. Ada yang dah tunjuk. Ini yang saya punya. Syafiah dah tunjuk. Farhan dah siap ke Farhan? Mana lagi? Farhan tengah buat. Haris ke belakangkan sikit Haris. Awak punya kertas tak nampak. Peta I think tu tak nampak. Awak kena ke belakangkan sikit dan ke kiri awak sikit. Ya, nampak. Okey, Haris dah siap. Okey, saya dah mula ingat lah cikgu lagi 1. Apa tu? Bila ni tenaga kimia. Tapi saya mengakulah saya tak ingat lagi 1 tadi kan. Okey. So kita kena, jadi kita kena ini jujur. adalah salah satu petanya. Ini adalah peta bulat. Baik. Peta bulatan ni saya terbalik pula tadi. Saya dah tengok ni, saya buat tulis macam ni. Okey, ini peta bulatan. Okey, di mana murid boleh buat bentuk-bentuk tenaga dalam carta dalam macam ni juga. Baik. Ataupun peta buih. Itu dipanggil peta buih, ini adalah peta bulatan. So dua-dua betul. Boleh, betul. Cuba cikgu semak saya punya cikgu. Ada takut ada silap cikgu. Okey, mari kita tanda betul. Baik. Okey. Tenaga suria betul, tenaga haba betul, keupayaan betul, nuklear betul, elektrik betul, cahaya betul, bunyi betul, kinetik betul. 1 tak ada. Salah, kosong markah. Tenaga kimia cikgu. Tenaga kimia. Okey, baik. Siapa lagi yang tak tunjuk jawapan tadi? Semua boleh angkat. Angkat. Okey, semua angkat. Kita nak tengok. Bagus. Itu dia. Ya, mereka dah siapkan. Baik. Iman? Iman. Okey, baik. Semua Iman dah siap lah cikgu. Wow, tahniah semua. Maksudnya dia luar biasa. ingat semua bentuk tenaga. Ada 9 bentuk tenaga semuanya. Dan semua bentuk tenaga ni adalah terlibat dalam perubahan bentuk tenaga. Baik. Di mana kita nak akan belajar selepas ini. Okey, mungkin kita boleh tengok satu video. Baik. Yang berkaitan dengan perubahan tenaga. Baik, jom kita nak saksikan dulu berkenaan dengan perubahan tenaga sebelum kita teruskan kelas kita pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Ini ialah generator tanam. Apabila penggunaan diputarkan, tenaga elektrik terhasil bagi menghidupkan mentor. Perubahan tenaga yang berlaku adalah seperti berikut. Tenaga kinetik berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Baik, itu dia cikgu. Kita dapat tengok adik kita terangkan berkenaan dengan perubahan tenaga cikgu. Sebenarnya betul. bersangkutan antara satu sama lain cikgu. Betul. Dia tak ada sangkutan langsung. Dia ada bentuk-bentuk tenaga yang berlainan. Baik. Dan saya rasa bangga murid-murid kita dapat buat 9 Baik. bentuk tenaga. Ya. Termasuk juga Abang Azhar. Sebab ada, walaupun tak ada satu tak siap. Nah, okey. Selepas ini, apa yang saya nak kaitkan tadi. Baik. Kita tengok video tadi mengenai bentuk perubahan tenaga. Yep. Okey, boleh tak kita tanya pada anak-anak kita, murid kita kat luar sana. Okey, sebelum saya tanya mereka, Azhar boleh tak tengok sini? Baik. Okey, apa perubahan tenaga yang berlaku di sini? Di mana cikgu? Semua dalam lampu sulur. Apabila saya nyalakan lampu sulur, apa perubahan tenaga dia? Tenaga. Cuba fikir balik tadi bentuk-bentuk tenaga. Betul. Yang terlibat di sini. Elektrik ke cahaya cikgu? Elektrik ke cahaya. Okey, bagus. Cubaan. Tapi belum jadi betul. Saya tak nak cakap salah. Baik. Bagus, cuba. Bagus. Okey, baik. Kita tak boleh kata salah terus. Terus, tadi saya 100% dah seronok cikgu. Turun balik jadi 50%.
Okey, baik. So kita nak tanya dia orang. Ya, Baik. sekarang saya nak tanya, siapa nak cuba apakah perubahan tenaga dalam lampu sulur? Baik, tolong saya. Tolong Abang Azhar. Abang Azhar kata elektrik ke cahaya? Ya, Iman. Iman? Silakan Iman. Iman nak cuba? Saya. Ya, teacher. Ya. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya dan haba. Wah, lengkap. Tadi sebut 2 saja kan? Sebenarnya dia kata ada tenaga kimia, berubah kepada tenaga elektrik, Baik. berubah kepada tenaga cahaya dan lama-lama dia sentuh rasa panas. Itu haba. Patutlah tadi Farhan bisik saya 2, saya dengar 2 je cikgu. Ya, Farhan salah. Kenapa tenaga kimia kita dah belajar tadi? Baik. Bateri ataupun sel kering dia Baik. menghasilkan tenaga kimia. Bukan saja makanan. Oh, okey. Bateri pun menghasilkan tenaga kimia. Tenaga kimia. So tenaga kimia yang tersimpan dia akan berubah kepada tenaga elektrik. Itu yang jadi cahaya dan haba. Baik. Kenapa ada dan tu? Okey. Ada maksud dia. Kita tanya Baik. kawan kita di sini. Baik, cikgu. Boleh kita minta Amna. Amna boleh bagi tahu teacher apakah maksud anak panah? Baik. Amna? Ya, Teacher Devi, masa anak panah ialah berubah kepada. Ya, bagus. Berubah Maksud kepada. anak panah adalah berubah kepada. Dalam perubahan tenaga elektrik ni, Baik. kita kena faham apa maksud anak panah. Dan satu lagi, saya minta seorang lagi, siapa nak jawab untuk tambah? Ya? Syafia. Apa maksud tambah? Ya, Teacher Devi, simbol tambah bermaksud dan. Ya, simbol Okey. tambah pula bermaksud dan. Dan. Itu yang tadi kita sebut dan cahaya haba tadi. Tenaga cahaya dan tenaga haba sebab pada waktu yang sama. Baik. So dia ada perubahan dan juga. So dua ikon ni memberi 2 maksud yang berbeza. Kalau Abang kita Azhar tengok boleh ini tunjuk. anak panah bermaksud Berubah. berubah kepada lah. Contoh Ya, macam betul. tadi Hanis dia nak panah tu maksudnya dia nak berubah kepada. Ya, betul. Contoh kan? Ha. Okey, dan satu lagi tambah cikgu Ya, betul. So tambah ni bermaksud dan. Okey. Ya. So kita dapat belajar dan fahamlah Ya, berkenaan betul. dengan 2 ikon ni. Baik cikgu. Ya. Sekarang kita nak minta murid-murid kita Baik. beritahu kita apakah perubahan tenaga dalam alat-alat yang dia ada di sini. Okey. Boleh tak Azhar pegang penunu Bunsen tu? Kita Boleh, boleh cikgu. panggil penunu Bunsen ataupun Bunsen bahasa Inggeris lah. Okey, Okey, baik. itu penunu Bunsen. Saya minta anak murid kita Harish. Baik. Harish boleh tak beritahu saya apakah perubahan tenaga dalam penunu Bunsen ini? Ya, Teacher Devi, tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Ya. Okey. Bagus Haris sebenarnya. Apabila kita nyalakan dia punya penunu Bunsen, dia Baik. akan ada api. So dari mana dia kata tenaga kimia tu Azhar? Daripada dalam ni cikgu. Dalam tu ada apa? Dalam ni ada macam minyak ada tu apa kan? Bukan je cikgu Saja try cikgu. Dalam ni ada gas. Itu maksud saya tadi cikgu. Tak jumpa ayat pula. Okey, gas. Ya. Okey, itu dipanggil. Tadi ada kawan kita sebut pasal bahan api fosil. Baik. Bahan api fosil terdiri daripada gas asli, arang batu dengan Yap. petroleum. Jadi dalam ni ada gas asli. Baik. So dalam gas tu gas tu dipanggil sebagai bahan kimia. So Baik. tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Baik, sebab Okey, bila bagus. lama-lama dia jadi panas kan cikgu. Ya, so next kita pergi kepada anak murid kita di sana iaitu Hanis. Hanis. Okey, Baik. saya rasa boleh tak tunjuk loceng ni? Boleh bunyikan loceng Boleh tak? cikgu. Saya sangat Bunyikan suka. Kalau loceng. zaman sekolah, ini yang paling saya suka cikgu. Ya ke? Ni nakal ni. Rehat cikgu. Bunyi loceng rehat, bunyi loceng balik. Paling suka ya tunggu aja. Kenapa nak bunyi loceng? Okey, cikgu. Okey, so Hanis boleh tak beritahu kami apakah Baik. perubahan bentuk tenaga dalam apabila membunyikan loceng Hanis? Ya, Teacher Devi, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Ya, Okey. bagus Hanis. Tenaga kimia. Dari mana datang tenaga kimia? Itu persoalannya cikgu. Saya pun tertanya cikgu. Tangan tadi. Okey. Tenaga kimia dari mana? Badan kita. Badan kita tenaga kimia, Ya. kemudian Dia diterus- bergerak dan ada bunyi. Baik. Itu adalah tenaga kinetik. That's why Baik. dia bergerak. Apabila dia bergerak, tenaga kinetik. Ingat Baik, tak? betul. Bergerak sendiri, dia ada tenaga kinetik dan ada Menghasilkan menghasilkan tenaga bunyi. bunyi. Baik. Yes, terima kasih Baik, Hanis. terima kasih, Hanis. Okey, boleh kita pergi kepada drill tangan. Jom kita drill. Okey, pula. baik.
Ini ni kalau zaman kecil-kecil saya nampak benda ni macam pegang pistol. Boom. Cuba tekan. Okey, baik. Okey. Okey. So kita minta murid kita, saya minta Farhan. Farhan, boleh tak beritahu kami apakah perubahan tenaga terdapat dalam drill tangan ini? Dia tidak menggunakan wire ya. Kalau kamu tahu dia dah di-charge. So mesti kamu faham apakah perubahan tenaga di sana. Farhan. Ya, Teacher Devi, tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Banyak. Tenaga kimia, so dia berubah kepada tenaga apa tadi? Elektrik, kemudian tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Yes. Okey, betul. baik. Tapi ada lagi, cuba tekan. Ada benda keluar kat sini. Tenaga cahaya. Ya. So tak okey. sebenarnya semua. Kenapa ada cahaya dia nak fokus ke mana kita nak drill kan? Baik. So itu dipanggilnya perubahan tenaga. Perubahan tenaga. Ya, terima kasih Farhan. Bagus. Baik. Okey, kita pergi kepada Okey, ini yang tadi. Yang tadi Hanis tembak saya tembak Hanis balik. Mari kan? kita buat. Okey, baik. Syuk. Okey, sap. Okey. So apabila kita memanah, Baik. apakah perubahan tenaga dia? Kita tanya pada murid kita Iman. Baik. Apakah perubahan tenaga dia Iman? Ya, Teacher Devi, tenaga kimia berubah kepada tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Okey. Tenaga kimia, apabila kita pegang tenaga Baik. kimia dan kita tarik tenaga keupayaan. Cuba buat. Kemudian Lepas tu bila apabila ada kita movement, lepaskan, tenaga kinetik. ya, kinetik. Baik. So benda tu bergerak ke hadapan kan? So tenaga kinetik. Baik. Panah tu bergerak. Yang ni kita tak boleh tanya Hanis cikgu sebab ni dia punya. Ya, memang saya tak nak tanya Soalan sebab boleh. kepunyaan tuan tu. Baik, itu dia. Okey, itu adalah ni. Lepas tu kita ambil satu lagi ni kat bawah ni. Baik, saya ambil cikgu. Ya. Ini bahaya juga ni. Okey. Sebab ini dalam ni ada air panas. Ya. Kan. So kalau So nak mungkin mereka tak nampak. Wah. Okey, itu dia. Nampak dia keluar punya wap asap. dia keluar. Kan. Okey. Okey, saya buka sekali lagi nak tengok asap dia cikgu. Boleh. Okey. Itu dia, nampak tak? Ada punya asap dia keluar, itu dia. Baik. Jadi. So ini kalau dekat rumah, make sure dapat pengawasan ibu dan ayah. Betul. Untuk nak menggunakan ataupun nak lakukan eksperimen ni lah. Baik cikgu. Okey, baiklah. Kita tanya kepada Amna. Amna, boleh tak beritahu kami apakah perubahan tenaga dalam cerek elektrik ini? Baik. Ya, Teacher Devi, tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Ya, Tenaga tenaga elektrik elektrik berubah berubah kepada kepada tenaga tenaga haba. haba. Bagus, Amna. Terima kasih. Baik. Elektrik berubah kepada haba sebab dipanaskan. Cuba Baik. sentuh. Panas cikgu. Okey. Tak boleh pegang lama-lama cikgu. Itu adalah perubahan tenaga. Okey. Baik. Jadi saya nak tanya satu soalan kepada, mungkin saya boleh tanya Azhar dulu. Baik, boleh. Nanti adik-adik tolong ya. Mungkin mereka boleh tolong sekali. Baik, okey, boleh. Okey, adakah tenaga boleh dicipta? Tenaga boleh dicipta? Boleh cikgu. Boleh cipta? Macam mana ya? Contohnya macam kita... itu siapa nak tolong saya? Okey, siapa nak tolong Abang Azhar di sini? Cari idea tapi tak jumpa saya pula cikgu. nampak Syafia, ya Syafia. Okey, Syafia silakan. Tenaga tidak boleh dicipta tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Bagus. Itu maksud saya tadi, cikgu. Ya. Tenaga So tak dia boleh dapat bantu dicipta. Azhar. Baik. Sebenarnya tenaga tidak boleh Tak dicipta. boleh, cikgu, Tak boleh. Okey. Ya, tidak boleh dicipta ataupun tidak boleh dimusnahkan. Tapi dia boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Baik, Itu okey. adalah tenaga. Okey? Baik. Itu kena faham. Lagi satu. Baik, cikgu. Ya, lepas tu kita tanya kepada Hanis. Baik. Hanis, boleh tak bagi tahu kami apakah perubahan tenaga apabila kita membuka kipas angin? Baik. Kipas shilling. Ya, Teacher Devi, Ya. tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Ya, Okey. bagus. Baik. Kipas So, ada tenaga bunyi ya. betul. Sebab bila bunyi zzz tu kita dengar bunyi kan? Dia memotong angin. Okey. Apabila dia memotong angin, Baik. dia keluarkan bunyi. Aha. Bukan dia keluarkan bunyi. Tak, maksud saya bila dia berputar tu dia akan keluarkan bunyi kan? Ya, betul. Sebab saya pun bila duduk dekat kipas pun saya suka main kipas juga kecil-kecil dulu cikgu. Kalau bunyi suara, dia bergegar kan? Yes, Kegaran. sebab ya, bercakap betul. tiba-tiba bunyi macam double suara tu kan? Betul.
Betul. Okey. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita nak boleh tengok video bagaimana kita hasilkan ketuhar suria. Baik. Ketua Suria. Nanti murid-murid boleh tengok dalam buku muka salah 114, dia dah tunjukkan bagaimana nak hasilkan ketua Suria. Baik. Jadi baik kita tengok sekarang. Jadi jom kita saksikan dulu video ini. Baik, itu dia. Sangat-sangat luar biasa, cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan, cikgu, berkenaan dengan tenaga suria yang kita saksikan sebentar tadi. Sebenarnya, kalau murid hasilkan, ini adalah ketuhar suria. Okey, di mana kita boleh hasilkan ketuhar suria seperti ini. Boleh saya tengok sekali. Okey, apa yang alat yang digunakan adalah kita perlukan aluminium foil ni. Baik. Yang ni kita bungkuskan dengan polystyrene di dalam dia. Dan kita boleh gunakan kotak kasut, bahan-bahan terbuang di dalam rumah. Baik. Di mana kita boleh gunakan untuk goreng telur. Katakan dapur gas dah habis, tak ada gas. Boleh juga guna sini untuk guna, tapi pastikan ada matahari lah. Ya, sangat dan sebenarnya penting. sangat sesuai juga, cikgu, kalau kita pergi camping dan ya, sebagainya, betul. kan? Tapi janganlah musim hujan kan. Biasanya camping tak boleh musim hujan. So kita boleh camping tapi biar matahari cerah dan panas, dan boleh gunakan ni untuk goreng telur. Simple aja. So dalam video tadi dia orang dah tunjuk dah macam mana kita goreng telur. Tapi di sini murid-murid boleh hasilkan juga di rumah dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kotak kasut. Ini pun saya bawa kotak kasut ni. Okey, kotak kasut, dan kita boleh ambil polystyrene, kita boleh ambil aluminium foil yang makanan tu kan, kita masak kan. Itu mesti ada lah, biasanya semua orang ada. So itu saja, dan tampal benda tu dan kita boleh hasilkan. Dan kita ada murid-murid kita dah hasilkan. Boleh kita tengok. Okey. Ya. Baik, boleh anda angkat dan tunjuk. Dan cikgu, saya pernah ada dalam satu kelas kita belajar untuk buat benda ni, yang mana untuk menghasilkan ataupun itu dia. Adik-adik kita untuk masak telur mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih ataupun ke 2 jam, cikgu. Ya, betul. Untuk menggunakan tenaga suria. Tenaga suria. Tanpa kita guna elektrik ataupun api lah. Ya, betul. Ya. Baik. Jadi kita nampak murid-murid kita tengah tunjukkan. Baik. Okey, itu dia, masing-masing menghasilkan. Boleh guna pelbagai kotak saja, cikgu. Tidak ada boleh spesifik kotak lah. tak ada Maksudnya boleh masalah. guna macam ni, boleh guna gunakan kotak yang sesuai. Ya. Baik. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okay. Ya, kita nampak. Tahniah kepada yang dapat hasilkan. Jadi itulah cara dia membuat ketuhar suria di rumah. Baik, itu dia. So kita dah dapat tahu berkenaan dengan bagaimana perubahan tenaga itu sendiri berlaku, dan kalau kita tengok ada simbol-simbol yang memberi maksud kepada sesuatu perubahan ataupun memberi maksud kepada sesuatu tenaga itu sendiri. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Ya, kembali boleh. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali dalam TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan apa itu jenis-jenis tenaga dan juga perubahan-perubahan tenaga. Dan cikgu, tadi ada satu atas meja kita, cikgu. Ya. Yang mana kalau kita buka, naik. Boleh putar rambut lah tu. Boleh putar rambut, kakak dia gunting rambut tak buka. Okey, so ini saya cuba, cikgu. Ya. Cikgu betulkan saya kalau saya salah dan boleh. adik-adik betulkan abang juga kalau abang salah. Yang mana untuk alat ni dia daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik, kemudian tenaga kinetik. Betul ke salah? Betul tak? Siapa boleh bantu? Farhan Cuba senyum je on, macam salah je. Betul tak Farhan? Daripada tenaga kimia, tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Ada yang kurang. Apa Ada yang kurangnya? Apa yang kurang tu? Bunyi. Tenaga bunyi. Tahniah Farhan. Tahniah Farhan. Sebenarnya Bagus. pasal saya nak uji, nak tengok adik-adik abang ni boleh jawab ke tak boleh jawab. Memang Bagus, mantul lah. Farhan. Mantap betul. Baik cikgu. Ya. Kita teruskan kelas kita, cikgu. Ya, hari ni sekarang ni saya nak uji murid kita. Baik. Dari segi tadi kan kita tengok alat, baru Betul. mereka bagi tahu perubahan tenaga. Sekarang saya nak tunjuk perubahan tenaga. Baik. Dan mereka kena bagi tahu saya dalam mana perubahan itu berlaku. Okey. Sedikit twist sikit kita Baik. soalan kita di sini. Baik. Okay, ini contohlah tadi Baik. mereka buat tenaga kimia berubah pada tenaga kinetik. kinetik. Okey, sekarang saya nak tanya ini. Wah. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Apakah ini agak- alat yang berlaku? Wah, Haris cikgu. Haris tak? Haris. Ya, Haris. Okey, silakan Haris. Ya, Teacher Devi, television. Television. Betul ke salah kita Correct tengok or ya? wrong? Ya. Yeay, Tahniah betul. Haris. Tahniah Haris. Okey, Awak kita memang pergi yang awesome. seterusnya. Okey. Murid-murid di luar sana pun di rumah pun boleh cuba. Baik, seterusnya cikgu. Ya. Okey. Tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Dalam alat manakah berlakunya perubahan tenaga ini? Baik, Amna cikgu tadi angkat tangan. Okey. Amna dan Syafia. Tapi tadi Amna Okey, angkat dulu. siapa-siapa Silakan Amna. boleh. Ya. Ya, Amna ke? Apakah itu? Menyalakan api. Sorry, sekali lagi. Menyalakan api. Menyalakan api. api. Yes, Yeah. tahniah. Ini mesti Amna pernah menyalakan unggun api dekat depan rumah kan? Ya, tu betul. Feeling-feeling piknik je, cikgu. Ya, pergi piknik kan, nak Baik. sejukkan badan. Okey, Itu dia. next. Seterusnya, Kita cikgu. pergi seterusnya. Okey, sekarang Azhar boleh baca tak macam mana? Boleh cikgu. Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Ya, dalam Okey. alat mana tu? Siapa nak cuba? Okey, Siapa nak Hanis, cuba? silakan. Semasa terjun dari papan terjun. Terjun dari papan terjun. Cuba tengok. Itu dia. Dia keupayaan sebab dia berada di tempat yang tinggi. Dia adalah tenaga keupayaan. Itu dia terjun, kinetik dah ada bunyi sekali. Ini kena pula kan Olimpik, cikgu. Baru-baru ni. Ya, Lompat zah. Okey, kita baik. pergi seterusnya. Alright. Yang ni. Baik. Cuba baca. Okey, tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Bagus. Okey, apakah alatnya? Apakah alat itu? Siapa yang nak cuba? Silakan. Syafiah. Silakan Syafiah. Lampu sulur. Lampu suluh. Tadi kan Betul ada atau lampu salah? suluh. Ya, betul. Yeay. Tahniah, Cikgu, Syafiah. bila kita
kita tengok sebenarnya pelajar kita ataupun murid kita semua faham walaupun kita beri dalam keadaan soalan yang terbalik lah. Ya, betul. Tadi kita tunjuk barang dulu, kemudian sekarang ni kita bagi dia punya tenaga dulu untuk tentukan apakah jenis alatan tersebut. Baik. Ya, boleh juga jadi benda lain pun boleh, tak ada masalah. Baik, itu dia. Dan cikgu sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan kita. Seronok sebenarnya, rasa macam nak main lagi game ni kan. Alright, mungkin cikgu boleh bagi sedikit conclusion terhadap apa yang kita belajar hari ini. Sebenarnya hari ini kita dah belajar mengenai tenaga, bentuk-bentuk tenaga dan perubahan tenaga yang berlaku pada setiap alat yang kita guna dalam keadaan sekeliling kita. Baik. Tanpa sedar, tidak sedar, kita tahu semua alat yang kita guna mempunyai tenaga yang tersimpan di sendirinya dan ada juga berubah pada bentuk yang lain. Itu adalah yang kita belajar pada hari ini. Dan murid juga dah belajar cara membuat ketuhar suria di mana boleh digunakan untuk menggunakan tenaga cahaya, tenaga suria untuk menggoreng telur. Jadi mereka boleh cuba di rumah nanti. Baik, itu dia. Terima kasih banyak kepada Cikgu Devi dan paling penting sekali Azhar. Cik, saya sendirilah kena ingat tenaga tidak boleh dicipta. Itu dia. Alright. Dan terima kasih banyak juga kepada adik-adik saya daripada SK2 Taman Selayang, Sekolah Rendah Islam Al-Amin dan juga SK Bandar Baru Selayang 2 kerana sudi bersama dengan abang dan juga cikgu pada pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan sekalung apresiasi dan terima kasih dan tahniah kepada Teacher Dewi kerana Amna semakin meminati subjek sains dan dia boleh memahami fakta dan juga pelajaran sains. Contohnya seperti di dalam topik tenaga, saya bertanya kepada Amna apakah perbezaan di antara tenaga cahaya dan juga tenaga suria. Amna boleh menjawab. Begitu juga perbezaan antara tenaga haba dan tenaga kimia, dia boleh jawab. Begitu juga peranan dan fungsinya. Kepada anak-anak sangat penting untuk mempelajari subjek sains supaya kita lebih menghargai alam dan juga menghayati dan menikmati alam semesta yang Tuhan ciptakan untuk kita. Sejak Hanis belajar subjek sains mengenai topik tenaga bersama Teacher Devi, saya dapati Hanis lebih memahami bentuk-bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga. Anak saya ini juga boleh mengaitkan topik tenaga dengan kehidupan seharian, seperti adanya tenaga keupayaan dalam aktiviti memanah, adanya tenaga bunyi pada radio dan adanya tenaga suria pada kalkulator dan sebagainya. Didik TV KPM